Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, AJK yang sedang bertugas dan bakal-bakal AJK yang akan mengambil alih, yang akan ditentukan mungkin sekejap lagi. Saya doakan semuanya berjalan licin. Saya doakan untuk kecemerlangan masjid ini yang telah diukirkan sejak zaman Datuk Ghazali, disambung oleh Tuan Haji Zainal dan lain-lain, terus kecemerlangannya. Saya telah mula bertugas di sini lebih 20 tahun. Mungkin yang antara yang terlama sejak Tuan Haji Zamri jadi Nazir, diikuti oleh Datuk Ghazali. Tuan Haji Aman saya tak perasan waktu mana, saya tak ingat waktu mana. Kemudian lepas itu pada Datuk Ghazali, Tuan Haji Zainal, lepas Tuan Haji Zainal, Tuan Haji Roha. Kemudian hari ini tak tahulah. Saya tak nak hal-hal itu menjejaskan saya. AJK telah banyak bertukar, tetapi saya masih tidak ditukarkan. Itu rekod kecemerlangan saya itu dalam hal dakwah mungkin. Alhamdulillah. Tak apa. Yang keduanya, saya jangkakan pilihan raya akan berlaku tahun ini. Tapi mungkin tak juga tak tahulah. Sebab tu kalau kita tengok babak-babak drama yang hebat itu kadang-kadang mencetuskan ke perasaan apalah endingnya akan jadi. Cerita Hindustan agaknya, cerita Hindustan ni. Ketidakstabilan politik itu dah jelas. Okey. Besok Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni di zaman Nabi tidak dirayakan. Di zaman sahabat-sahabat yang 4 pun tak ada dirayakan. Tidak ada majlis Maulidur Rasul, tak ada. Maka lantas Bin Baz, bekas mufti Arab Saudi yang dulu, memfatwakan perayaan Maulidur Rasul itu bid'ah. Tapi fatwa itu tidak mengikat dan tak dapat diterima di dunia-dunia lain. Itulah kedudukan pahaman Wahabi yang begitu pun telah di-ban totally di Arab Saudi sekarang ni. Saya boleh sebut terus terang sebab benda tu dah tak jadi rahsia lagi dah. Tak apa. Khutbah semalam detail rasanya. Kalau khutbah jaiz kan. Detail tentang rekod kecemerlangan manusia yang dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detail fakta itu. Cuma saya akan stress dan akan emphasize beberapa poin yang saya rasa penting untuk menaungan kita ini. Yang pertama sekali, kalau tuan-tuan tengok, Michael Hart telah membuat kajian selama beberapa tahun. Dia telah menyenaraikan the 100 the most influential people in history. 100 orang yang paling terkenal dalam sejarah mana sejak pada dulu yang ada kaji sampai sekarang. Menakjubkan, dia telah meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 1. Nombor 2 Isaac Newton, nombor 3 baru Jesus Christ. Ada nombor 4, nombor 1 ada senarai itu. Bukunya pun tebal, setebal ini. Apabila beliau membentangkan hasil kajiannya itu di Cambridge atau di Oxford, saya tengok dia ni orang Yahudi tapi Kristian, keturunan Yahudi lah, tak silap saya. Dia telah dibu oleh orang Kristian
Apa dah orang Kristian boleh mengagungkan Nabi Muhammad? Sepatutnya Nabi Isa lah. Dia pun tak apa. Lepas tu dia bagi justifikasi dia dalam ucapan dia. Dia kata, kalau Muhammad itu pembohong seperti yang didakwa oleh orang-orang lain, tak mungkin dia dapat membohongi lebih 1.5 bilion manusia pada waktu itu orang Islam. Sekarang dia dah mencecah 1.8 bilion. Tak mungkin 1.5 atau 1.8 bilion ni boleh percaya pada manusia pembohong selama masa itu sampai sekarang. Dah 1444 tahun ya. Tak mungkin. Itu satu. Yang kedua dia kata, mana ada orang lain dalam agama-agama lain sanggup mempertahankan idola tokohnya sampai sanggup bermati-matian. Seperti mana orang Islam sanggup mempertahankan kesucian Nabi Muhammad hanya dengan mengkritik nama dia, dengan buat kartun mengenai dia, orang sanggup mati. Dia perasaan beribu-ribu, kecederaan, dan orang-orang tertentu pun telah mendapat perlindungan daripada ancaman bunuh kerana menghina Nabi Muhammad. Mana ada satu tokoh lain yang macam itu. Sayangnya penganut Islam kepada Muhammad mengatasi yang lain. Dengan berbagai-bagai justifikasi yang dia bawa, tercengang dan terdiam semua audiens yang pada mulanya bu kepada dia. Itulah manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi kuat di belakangnya. Buka tirai tu, saya nampak dia tak bunyi suara sangatlah. Buka kelambu. Biasalah, itu biasa, bukan di tempat-tempat lain macam itu juga. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa lah kita ambil. Ketulinan cerita mengenai Isa ni telah diciplak dan telah disalahkan dalam New Testament sekitar 325 Masihi oleh Paul. Kalau tuan-tuan tengok video oleh Ahmadi Didat tu, detail menceritakan bagaimana New Testament yang menjadi pegangan majoriti orang Kristian sekarang ni ialah boleh dikatakan kesemuanya penulisan Paul dalam tahun 325 Masihi. Tak ada ketulinan lagi dah. Yang Old Testament, yang Kristian Ortodok tu yang mengatakan Nabi Isa tu juga hamba Tuhan seperti mana kita juga, tak diterima. Jadi mereka memuja Isa itu sampai kepada peringkat Isa itu sama dengan Tuhan, anak Tuhan, satu daripada Tuhan. Maka dengan sebab itu asas perbezaannya antara orang Islam yang memuja Nabi Muhammad dengan orang lain yang memuja Isa. Jadi aspek ini juga menjadi punca utama orang Kristian yang berfikir matang dan mengkaji Islam telah banyak convert kepada Islam di Eropah. Mereka ragu-ragu tentang konsep Trinity ni. Macam mana Tuhan boleh ada anak, dilahirkan dan sebagainya. Jadi hal ini fikiran rasional tak dapat terima, dan Al-Quran telah menjelaskan benda ini dengan clear. Sebab itu the conversion of Muslim people daripada Europe itu kepada Islam itu, aspek ini yang menjadi daya tarikan utama, iaitu aspek mereka tak dapat terima konsep Trinity. Itu bagi agama Kristian yang kononnya mungkin dekat dengan Islam. Bagi agama lain Tuhan tu ada 7 jenis, Tuhan baik apa semua tu lagi-lagi out. Itu perkara yang kedua yang membezakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Sebab tu Nabi Muhammad dia katakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang 110, Ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia biasa macam kamu juga, cuma aku dapat wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid, iaitu Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Itu mesej utama. Nabi Muhammad buat mesej ini, mesej sejak pada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Nabi Isa pun buat Tuhan yang satu, cuma dipindah oleh Paul. Jadi dengan sebab itu, pemujaan orang Islam kepada Muhammad tidak sama dengan pemujaan orang Kristian kepada Isa. Dan saya nak ingatkan dalam majlis ini,
Jangan sekali-kali kita merayakan perayaan Nabi Muhammad itu sehingga kadang-kadang menenggelamkan perkara utama, iaitu mesej baginda. Saya takut apabila terlalu dihebohkan tentang Maulidur Rasul, selawat di sana, selawat di sini, selawat di sana, saya takut benda utama yang menjadi mesej baginda, iaitu innama nuhiya ilaika, kami wahyukan kepada kamu Muhammad, innama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Takut mesej Nabi membuat Tuhan yang satu itu tenggelam, akhirnya pemujaan kepada dia yang berlaku seperti mungkin kepada tokoh-tokoh lain dalam agama lain. Itu yang saya bimbang. Yang ketiganya, apabila pemujaan dibuat begitu, ada hari ibu, ada hari bapa, ada hari guru, ada hari ada hari berbagai-bagai, ada hari Maulidur Rasul. Jadi akhirnya orang kata, apa beza hari Maulidur Rasul dengan hari-hari yang lain? Sebab itu ada pihak yang tak begitu suka perayaan begitu, terlalu dikhususkan pada hari tertentu. Akhirnya hari-hari yang lain, dah nampak ada kesan-kesan negatif. Sejauh mana orang Islam pada hari-hari yang lain memuja Nabi seperti mana mereka memuja pada hari Maulidur Rasul. Dan yang paling penting dalam aspek ini, bukan selawat, bukan apa yang penting, sejauh mana kita beramal dengan ajaran dia dan sejauh mana kita meninggalkan segala yang dia tegah. Itu perkara yang paling utama untuk menyahut seruan memuja Rasul. Kalau kita masih bergelomang dengan perkara-perkara khurafat, berbagai-bagai perkara yang bertentangan dengan hadisnya, walaupun pada hari Maulid Rasul kita begitu meriah menyambutnya, takut-takut ini tak mencapai tujuan. Maka dengan sebab itu, apabila terlalu dikhususkan kepada perayaan-perayaan yang seumpama ini, takut-takut kesan negatifnya begitu. Pemujaan yang berlebihan berlaku pada hari berkenaan, pada hari-hari yang lain biasa. Dan nampaknya sedang berlaku macam itu. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kehebatatan Muhammad, walau macam mana pun dia berbanding dengan makhluk-makhluk lain, dia memang top. Dengan malaikat pun dia begitu. Tetapi dengan Tuhan dia tetap hamba seperti kita juga. Maka dengan sebab itu, kepentingan kita menjadikan Muhammad ini idola hidup kita. Apa dia? Apa dia? Kalau tak kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukan seperti kita sekarang. Entah kita nama monogami atau monogam, semua tak tahu. Sebab asal di Asia Tenggara ni banyak Hindu dengan animisme. Keseluruhannya, peninggalannya di Kedah tu, kemudian di Indonesia, Pulau yang terbesar, antara yang terbesar di dunia, itu kesan-kesan. Kalaulah tak kerana Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan sekitar abad ke-12 ke-13 itu, kita tidak seperti kita sekarang. Maka kita bersyukurnya Muhammad yang membawa Islam itu, kerana dialah yang menjadi kita seperti kita sekarang. Sebab itu bagi orang-orang yang mencari kekurangan Muhammad dengan membawa berbagai-bagai penghinaan, dengan membawa kita berpandu hanya kepada Al-Quran saja, Muhammad diketepikan. Ini yang terlalu ekstrim ke kiri. Yang ekstrim ke kanan pula memuja seperti memuja Isa. Yang ekstrim ke kiri, yang menolak Muhammad dia pun manusia biasa, kahwin 9, kahwin dengan perempuan umur 6, 7, 8 tahun. Ini semua dia kata Muhammad womanizer. Idea-idea orientalis nak menghina Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam sejarah Nabi-Nabi itu yang paling lengkap dan yang paling solid sekali pendetilannya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia direkodkan segala pergerakan, bahkan bulu dadanya berapa urat, rambutnya berjuntai, semua ada rekodnya. Dengan hadis-hadis yang sahih pula tu. Tidak ada satu manusia lain yang direkodkan begitu detail. Tak ada. Rekod Isa, di mana dia mati pun orang tak tahu. Sebab tu mereka tak boleh dakwa perempuan di mana dia mati. Dilahirkan kata di Baitul Laham, itu pentahiyah entah tidak. Tapi Nabi tidak ada benda yang terkeluar daripada maklumat sejarah. Dengan kerana itu, begitu mudah Nabi kita tu menjadi sasaran kritikan orang-orang yang menentang. Sebab pendetilan ceritanya tu akan memudahkan orang mencari di mana-mana cacat yang mereka nampak. Kalau ada ikut tafsiran dia.
Oh, dia kahwin 9, dibesar-besarkan. Kahwin dengan perempuan bawah umur, dibesar-besarkan. Macam-macam lagi lah. Jadi kerana itu, apabila orang-orang tidak menerima kerasulan Muhammad dalam perspektifnya yang betul, banyak orang akhir-akhirnya terbawa-bawa menolak sunnah, hanya menerima Al-Quran sahaja. Dah ada. Dia tak tahu bagaimana authenticity Al-Quran itu sendiri. Datang kerana kita percaya pada Muhammad. Kalau kita tak percaya pada Muhammad, Al-Quran itu datang melalui siapa? Sebab tu orang-orang yang menolak hadis ataupun mempertikaikan hadis, hanya nak terima Al-Quran sahaja, akhirnya orang itu juga akhir-akhirnya matlamat akan jadi matlamat orientalis, iaitu Al-Quran juga akan ditinggalkan. Sebab yang membawa Al-Quran itu, yang mengesahkan itu Al-Quran, tidak ada orang lain, Muhammad juga, tidak ada bukti lain. Sebab tu tidak pelik tuan-tuan sekalian, kalau orang itu boleh mempertikaikan Al-Quran, hadis pada masa sekarang, tak pelik pada masa akan datang Al-Quran juga akan turut dipertikaikan oleh orang Islam sendiri. So authenticity Al-Quran itu kerana Muhammad. Jadi aspek-aspek begini kadang-kadang berbahaya dari segi akidah. Itu laluan ke arah akhirnya Al-Quran juga terjejas. Terutamanya tentang dalam Al-Quran itu banyak perkara yang tak dapat diterima oleh human right. Laki-laki dapat 2 bahagian. Equality gender itu dalam human right tak semacam itu. Kemudian laki-laki menguasai kepimpinan. Berbagai-bagai perkara. Kemudian kebebasan yang utama, yang paling utama sekali dalam human right ialah kebebasan beragama. Boleh menganut apa agama juga. Al-Quran tak dapat terima benda itu secara tafsiran moden. Bukan kata Al-Quran menolak totally freedom of religion, tapi bukan cara tafsiran human right. Akhir-akhirnya apabila hadis ini dikesampingkan sama sekali, tinggal Al-Quran, akhir-akhirnya beberapa doktrin yang utama dalam Al-Quran juga akan terjejas dengan fahaman-fahaman ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi orang-orang yang mempertahankan beberapa artikel dalam human right, dia dapat 48 ke 50 beberapa artikel, saya tak ingat. Mereka menerima dokumen-dokumen itu mengatasi penerimaan mereka kepada Al-Quran. Sebab itu mereka sanggup mempertahankan orang murtad. Lawyer Islam sanggup mempertahankan di mahkamah tentang hak dia nak jadi murtad. Tuan-tuan fikir, logik tak? Dia ambil lawyer, dia kata kebebasan beragama, dia mempertahankan idea ini. Kalau lawyer itu bukan Islam, biarlah. Ini lawyer Islam, atas nama profession dia sanggup. Bermakna apa pahaman lawyer berkenaan tentang kedudukan kebebasan beragama dalam Islam? Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau zaman dulu gugatan kepada Islam itu melalui cara-cara klasik, cara-cara ajaran yang, tapi zaman moden dia menggugatkan benda ini melalui cara-cara intelektual. Cara-cara yang banyak yang menjelaskan ialah secara human right. Itu kalaulah hadis yang dibawa oleh baginda tu tidak diterima secara yang betul, hadis sahih, amat-amat berbahaya. Al-Quran dia datang secara ijmal, secara general, tapi yang mendetailkan satu persatu ialah hadis. Maka di situ kekuatan Muhammad di dalam peranan kita. Dan yang paling penting sekali kekuatan Muhammad ni, apa dia? Yang paling penting sekali, ya. Siapa yang boleh sebut? Apa yang paling penting sekali? Setelah saya bagi pendahuluan macam ini, apa yang penting sekali? Syahadah kita tak lengkap, melainkan disertai dengan syahadah yang kedua. Itu lesen utama untuk kita diiktiraf sebagai orang Islam. Tanpa kedua-dua syahadah ini, orang itu tidak diterima Islamnya. Syahadah yang pertama itu tauhid. Sebab itu dia panggil kalimah tauhid. Dia panggil berdua kalimah syahadah orang Melayu. Syahadah yang pertama mengenai tauhid, itu basic sebab menyentuh Tuhan dan ketuhanan secara general, umum. Nombor satu ciri ketuhanan itu ialah tauhid. Dan yang membawa tauhid ini, baik nama ilah hukum tadi, iaitu Tuhan kamu Tuhan satu,
Yang membawa tauhid ini ialah syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Muhammad itu Rasulullah. Jadi kita menerima Muhammad, status Muhammad berbeza dengan penerimaan tokoh-tokoh lain dalam agama-agama mereka. Kita menerima status Muhammad dalam konteks ini di segi kerasulannya, bukan di segi semua segi. Dia makan minum macam kita juga, dia masuk kedai, dia kahwin, dia apa semua, dia kahwin 9 kita tak boleh nak tiru benda-benda gitu. Tapi di segi kerasulannya yang menjadi autoriti, yang mengikat kita dari segi akidah. Apa sebab Rasul itu penting? Apa yang dia bawa, dia sebagai utusan daripada Allah, yang dalam syahadah yang pertama kita, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kombinasi antara dua ini tuan-tuan sekalian, saya cuba tafsir secara ilmiah juga hari ini. Kombinasi antara dua kalimah syahadah inilah, kalimah tauhid, itu motor kehidupan kita. Saya dah ada tazkirah, saya dah ada video saya. Tauhid ialah motor kehidupan orang Islam. Kita hidup mati kita di atas kalimah ini yang kita selalu sebut wahiyya kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha dum'asu insyaallah tu, yang saya dah ulas beberapa kali. Itulah kalimah yang paling benar. Kita nak hidup atas kalimah ini, kita nak mati dalam kalimah ini, kita nak bangkitkan dalam kalimah ini. Itu kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kalimah ini yang menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kita selama mana kita berada di atas tuntutan kalimah tauhid ini, selamat dunia akhirat. Tapi yang membawa semua ini ialah orang di samping kalimah ini, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia sejagat, yaitu membawa mesej Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Dia. Maka mesej ini yang telah dihidupkan oleh Nabi Muhammad dan dikembangkan wujud negara Islam, wujud apa semua melalui mesej ini. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan mempermain-mainkan Muhammad sampai pada peringkat seolah-olah kita mempermainkan syahadah kita yang kedua. Wal'ayazubillah. Wal'ayazubillah. Dia dua kalimah syahadah itu bukan untuk diucap-ucapkan setakat nak sah nikah. Sah akad nikah bukan setakat itu. Itu komitmen peribadi, ikrar peribadi. Kita nak hidup mati di atas kalimah-kalimah ini, dua kalimah syahadah ni. Tiba-tiba menjadi bahan kartun, bahan mainan, bahan gurauan tentang perkara-perkara negatif yang dia nampak negatif yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'ayazubillah. Saya pun critical minded juga sikap saya. Kadang-kadang saya terfikir juga, Nabi ni sampai macam ni, kadang-kadang dipuja sampai jadi manusia luar biasa. Jangan kita muja Muhammad sampai peringkat dia jadi manusia luar biasa. Sebab itu kalau kita ambil contoh mudah aja. Beliau nak pergi ke Madinah tu dengan berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai duri yang semak, berbagai-bagai onak yang terpaksa lalui. Nabi. Kalau dia sebagai Nabi berdoa kepada Tuhan, terbangkan terus ke Madinah, boleh tak? Tak payah melalui ini semua. Tapi dia terpaksa melalui berbagai-bagai susah payah, nyawa terancam dalam perjalanan dan sebagainya di Gua Hira. Tiba-tiba sekarang ni orang nak kembali kepada Islam, boleh meresap. Menuntut ilmu ini boleh kaya. Baca ayat ni boleh berjaya tanpa melalui proses-proses lain. Saya kata jalan-jalan singkat ini segi fakta sejarah tak tepat. Jadi kalau benar-benar begitu kita percaya dan kita beramal, para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Umar dibunuh ketika solat. Kalau dah hafal ayat-ayat tertentu, beramal boleh jadi kebal, Sayyidina Umar lah orang yang paling kebal sekali. Dengan sebab itu apabila kita menganut Islam, bukan untuk menjadi manusia-manusia pelik, bukan manusia-manusia yang menjadi manusia luar biasa. Kita akan tetap menjadi manusia biasa. Sebab agama Islam itu adalah agama fitrah. Maksud agama fitrah, agama yang selari dengan sifat-sifat semula jadi kemanusiaan, yang tertakluk kepada qada qadat dan penentuan ilahi di Lauh Mahfuz. Itu ciri-ciri asas Islam. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak sebut lagi sebelum saya berhenti itu, saya bagi sebagai preamble kepada tentang Nabi Muhammad ini, perkara-perkara yang cukup penting. Saya rasa ini tak termasuk dalam khutbah semalam.
Maka saya nak sambung lagi perkara-perkara lain yang patut kita ambil perhatian tentang Nabi Muhammad ini. Walaupun telah diminta oleh pihak Tuan Haji Sufian saya utamakan kasih sayang apa semua. Saya rasa moto yang telah dibuat kasih sayang telah terlalu banyak. Saya nak sebut beberapa poin lain lagi yang cukup penting kita ambil perhatian tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia manusia biasa macam orang lain juga. Kita jangan meletak dia sampai macam dewa-dewa seperti agama lain. Ini berbahaya. Jangan sampai peringkat macam itu. Tetapi manusia biasa yang paling tinggi statusnya mengatasi orang-orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Maka dengan sebut Nabi terakhir ni, pembohongan berbagai-bagai pihak, Nabi palsu, Nabi Melayu, Rasul Melayu, berbagai-bagai di India terlalu banyak Nabi-Nabi palsu ni, semua itu pembohong. Tuhan sebut, walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surah Al-Ahzab ayat 40. Baginda Rasulullah itu ialah Nabi yang terakhir sekali. Kemudian dalam ayat yang lain, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, wa annahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun. Akan berlaku selepas pada aku mati ni, kata Nabi, 30 pembohong. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun, setiap mereka mengaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, aku nabi terakhir, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi lepas padaku. Hadis ini dan ayat-ayat yang lain dengan sah confirm tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Tapi masih putar belit berlaku. Dia tak ngaku dia Nabi, tapi dia tabik ada rata tempat, saya mimpi bertemu dengan Nabi. Entah betul entah tidak, tak tahu. Walaupun mimpi bertemu dengan Nabi ini diterima sebagai betul, tetapi bukan bahan untuk diheboh-hebohkan dan sebagainya. Sebab dibimbangi ajaran sesat akan menular dengan dakwah yang begini, orang percaya. Katalah dia mengimpi bertemu dengan Nabi, dia kata Nabi ajar begini. Mungkin betul sama dengan hadis, tapi katalah pada waktu yang lain orang yang sama juga mengaku dia bertemu dengan orang yang dia Nabi yang datang minggu lepas tu, tapi dia kata begini-begini yang berlawanan dengan yang dulu. Macam mana nak buat? Sebab itu Nabi kata, aku tinggal daripada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang pada dua ini sahaja, kamu tak sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dia tak suruh berpegang pada mimpi bertemu dengan dia, tak payah. Jadi maknanya kalau ada orang yang berdakwah dia bertemu dengan Nabi, Nabi kata begini, kita dengar apa tak apa, kita tak dengar apa tak apa, tak jadi tuntutan untuk kita dengar. Katakan benda tu selama sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis, kita pegang pada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dia datang pula dengan versi yang berlainan, macam mana? Ini timbul persoalan orang-orang yang kadang-kadang nak mempengaruhi audience menggunakan pendekatan-pendekatan macam ini. Lebih-lebih lagi dia pula pandai sikit sebanyak sihir, boleh memukau orang percaya kepada dia. Dan ini berlaku ajaran-ajaran sesat banyak. Berselindung di sebalik kehebatan kerasulan Muhammad. Cuma dia tak dakwa sebagai Tuhan je lah, tapi dakwa sebagai mungkin dia dapat mimpi pada Nabi pesan begini-begini dan sebagainya. Kita tak boleh nak kata bohong sebab mungkin dia mimpi betul, tetapi berbahaya bagi audiens yang dengar kalau versinya akan berlainan. Itu yang pertama tentang benda-benda yang tambahan saya nak bagi ni. Selanjutnya, Nabi adalah idola orang mukmin, tokoh yang menjadi contoh yang wajib kita ikut, hanya baginda saja, tak perlu orang lain. Kita nak hormat tokoh, kita nak hormat pemimpin dan sebagainya, boleh. Tapi idola yang mesti kita ikut sepenuhnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan berfirman, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Tak payahlah ada idola lain dalam hidup kita. Jadikanlah idola Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Nak cari apa yang kita nak? Sifat suami yang baik, tengok sejarah Nabi. Bagaimana seorang laki-laki yang tampan segak, tengok sejarah Nabi.
Macam mana yang disebutkan semalam. Dadanya, bidang rambutnya ikal dan berbagai-bagai. Bagaimana nak mencari seorang suami yang romantis? Tengok Nabi. Jangan nak tengok Nabi waktu salat macam mana, baca tahiyat macam mana, Nabi wuduk macam mana aja. Kerana pendekatan terlalu berat ke situ je. Tengoklah semua aspek kehidupan baginda. Sebab itu Tuhan sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau ni berada di atas akhlak yang paling agung sekali, merangkumi seluruh. Bahkan dikatakan seluruh ajaran Islam itu terpapar melalui pekerti baginda. Dan seluruh ajaran Islam itu dimanifestasi dan direfleksi melalui tingkah laku baginda. Banyak orientalis-orientalis yang mengetahui Islam dengan mendalam. Di peringkat permulaan mereka tak faham segala kitab Arab dan sebagainya, hadis. Mereka membaca sejarah Nabi dengan detail. Apabila mereka meningkat lagi, baru mereka mengkaji bahasa Arab, ayat Quran dan sebagainya. Ini mengkagumkan mereka. Apabila kombinasi antara Al-Quran, hadis baginda dan personality baginda dari segi sejarah, tidak ada satu dokumen dalam dunia mengatasi ketiga-tiga dokumen ini. Al-Quran, sunnah yang sahih, dan sejarah personality Muhammad sebagai Rasul. Sebab itu kalau kita cinta kepada Allah, yang kita selalu sebut Allah tu Habibullah dan sebagainya, kita cintalah. Tidak ada jalan orang tu boleh mencintai Allah, sebab Allah tu tak boleh dia pegang, tak boleh lihat, melainkan dia mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran ayat 31. Katakan, wahai Muhammad, jikalau kamu semua sayang kepada Allah, ikutlah aku, Allah akan menyayangi kamu. Maka dengan sebab itu, saya dah kata tadi, janganlah kita sayang pada Rasulullah pada hari-hari tertentu, waktu Maulidul Rasul dan sebagainya. Itu pun mungkin lebih berbentuk upacara banyak. Tetapi pokok yang paling penting sebagai simbol kecintaan kita kepada baginda ialah mematuhi segala yang baginda bawa, dengan mengamalkan sebanyak mungkin yang baginda bawa, yang wajib ke yang sunat, tinggalkan segala benda yang baginda tegah melalui Al-Quran, haram dan makruh, buatlah apa yang boleh. Itu perkara utama dalam simbol kecintaan kita kepada Rasulullah, bukan setakat salawat. Saya tak nafikan salawat itu penting, tapi setakat salawat, tetapi berbagai-bagai ajaran baginda kita abaikan. Salawat tidak boleh ganti benda itu semua. Minta maaf, walaupun mungkin ini menentang arus sikit sebanyak, sebab orang terlalu timbulkan salawat ni dalam akhir-akhir ini. Tak memadai. Kita kata macam ni lah, macam kita cinta ke isteri kita. Adakah memadai kita kata darling, I love you, apa semua berpuluh-puluh. Tak memadai. Tak payah kata darling pun tak apa, tak payah kata I love you pun tak apa. Tapi semua yang dia tak suka kita tak buat. Semua yang dia suka kita buat. Semua keperluan dia kita penuhi. Lahir batin. Lahir batin. Walaupun tanpa lafaz I love you, darling pun semua, tak apa. Tetap dia faham kita cinta dia. Ya atau tidak? Begitu juga baginda. Kita tak selawat itu, kita sikit selawat kita. Tapi apa yang baginda larang kita tak buat. Apa yang baginda galakkan kita buat. Apa yang baginda tegah kita tak buat sama sekali. Apa yang baginda makruhkan kita elakkan. Maka itu dicintainya daripada sekadar kita berselawat beribu-ribu kali tetapi kita tak buat begitu. Selawat itu sebagai simbol hubungan kita dengan baginda, tapi tidak memadai setakat itu kalau tak disertai dengan praktikal kehidupan kita yang mencerminkan kehidupan baginda sebagai Rasulullah, sebagai idola kehidupan kita. Itu maknanya. Saya terlalu nampak penekanan sekarang ke arah berselawat. Saya tak nafikan kepentingan itu. Nanti orang dengar-dengar dalam video ni salah faham. Tidak. Tetapi sejauh mana selawat-selawat kita itu diterjemahkan kepada kita merealisasikan sejarah dia dan perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu simbol kepada kecintaan kita kepada baginda. Dalam semua aspek kehidupan. Jangan fokus kepada bab ibadat saja.
dalam semua aspek kehidupan. Tengok baginda dalam sikap berpolitik, cukup-cukup canggih politik baginda, sehingga Raja Herkul daripada Farsi kagum dengan kebolehan baginda. Hebat artikel yang dibuat itu. Bagaimana dialog antara raja tu dengan utusan yang Nabi hantar Abu Sufyan. Hadis sahih tu. Kalau perlu hari ni tak boleh lepas, hadis itu panjang. Bagaimana dialog menceritakan kehebatan personaliti Nabi. Begitu semua tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jadikanlah status Muhammad sebagai Rasulullah tu idola kepada kehidupan kita. Kemudian mesej baginda juga untuk semua makhluk, manusia dan jin, bukan sahaja untuk kaum tertentu. Ini Tuhan sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 31. Ya qaumuna ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajrikum min azabin alim. Wahai kaum-kaum kami, ni jin kata kepada kawan-kawan dia, sebab jin ada jin Islam. Wahai kaum-kaum kami, kamu sahutlah seruan pendakwah dari jalan Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima dakwah dia. Wa aminu bihi, berimanlah dengan dia. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampunkan kamu daripada segala dosa kamu kerana beriman dengan dia, ikut Nabi. Wa yajrikum min azabin alim, dan Allah menghindarkan kamu daripada azab yang pedih. Itu kata jin-jin kepada kawan-kawan dia. Dakwah Nabi kepada semua makhluk. Kemudian mesej ini juga mesej universal yang cukup penting dalam Islam. Agama-agama lain secara sejarah hanya dikhususkan pada kaum dia aja, walaupun kemudian mereka nafikan. Saya tak nak sebutlah. Kristianiti itu asalnya bukan untuk orang semua orang, tapi untuk Bani Israel. Begitu juga agama-agama lain, saya tak nak sebut, nanti sensitif. Tapi agama Islam telah didokumentkan dengan resminya dalam Al-Quran. Islam untuk semua manusia. Firman Tuhan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Surah Sabah ayat 28. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan berita menakutkan. Berita gembira buat baik masuk syurga, berita yang menakutkan buat jahat masuk neraka, dan lain-lain. Kemudian ayat yang selanjutnya, Al-A'raf ayat 158. Tabarakallazi nazal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada hamba-Nya. Dalam bracket ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamin nazira, supaya dia menjadi peringat yang memberi peringatan kepada semua alam semesta ini melalui Al-Quran. Baginda dan melalui Al-Qurannya sekali. Dan Nabi sebut juga, aku dilebihkan daripada Nabi-Nabi yang lain. Ini hadis kursi, hadis yang sahih ini. Hadis ini diriwayatkan daripada Muslim, Sahih Muslim, Bukhari pun ada, Nawawi pun ada. Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Aku istimewa berbanding dengan Nabi-Nabi lain dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami'ul kalim. Aku diberi cakap, aku menjadi cakap yang pukal, cakap yang cukup bernas. Jami'ul kalam, cakap yang cukup bernas, cakap yang menjadi coran hebatlah. Itu yang pertama. Wa nusirtu birra'bi. Aku diberi pertolongan orang gerun melihat aku, musuh melihat Nabi nampak banyak, sebab tu menang peperangan. Wa uhiltu lil ghanaim. Aku dihalalkan untuk mengambil harta rampasan. Kalau zaman dulu ni, kalau menang badminton dapat hadiah tanah. Kalau zaman dulu hadiah ghanimah peperangan. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Aku juga Tuhan menjadikan seluruh muka bumi ini bersih dan boleh jadi ibadat. Sebab itu kita boleh sembah Tuhan di mana-mana pun, di padang bola, di bilik air itu kalau bersih, tidak ada najis tempat kita sujud boleh, kalau tidak ada tempat lain. Dengan syarat tempat itu bersih, tidak ada air, tak nampak najis, tak bau dan tak nampak kesat-kesat, boleh solat. Begitu sekali mudahnya beribadah dalam Islam, terutama solat. Tiba-tiba mudah. Semudah itu Islam meletakkan Islam untuk kita beribadat. Tapi semudah itu juga orang meninggalkan solat. Tuan-tuan tengok. Wa ursiltu lil khalqi kaffah. Aku diutuskan untuk semua makhluk. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku menjadi nabi terakhir.
Hadis ini sebagai menjawab semua yang lain. Sikit lagi ya. Ini yang penting sebagai penamat saya pada hari ini. Kasih sayang kita kepada baginda. Sejauh mana level kasih sayang ini? Disebutkan dalam 2 hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh muttafaq alaih sahih Bukhari Muslim Nawawi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kena baca baris betul, nanti orang dengar apa Ustaz Syed baca baris betul ni. La yu'minu ahadukum, seseorang kamu tidak dianggap beriman, hatta akuna, sehingga aku ni menjadi kekasih dia, ahabba ilaihi, dia kasih kepada aku ni, min walidihi, lebih daripada dia kasih bapaknya sendiri, wa waladihi, daripada anaknya sendiri, wan nasi ajma'in, dan daripada semua orang lain. Maknanya sehingga orang tu dia kasih kepada aku ni lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya, lebih daripada semua orang lain. Itu hadis sahih. Kemudian daripada Abdullah bin Hisham, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika. Maka Abdullah bin Hisham ni pegang tangan Nabi, pegang zaman Sayyidina Umar, tangan Sayyidina Umar. Nabi bertanya kepada, ya Umar. Nabi berkata, ya Umar. Dia kata kepada ya Umar. Dia tanya Rasulullah pula, ya Rasulullah. Yang bertanya ni Umar Khattab bertanya ni, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Mulai saat ini apabila Nabi sebut hadis yang tadi, hendaklah kamu jadikan aku ni lebih kamu sayang daripada bapa kamu, anak kamu dan semua manusia. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mulai saat ini aku kasihkan kau melebihi semuanya kecuali diriku. Maka dia tak masuk. Maknanya daripada ayat ini dia soalnya dia kasih diri dia dulu, lepas tu baru Nabi, lepas tu baru orang lain. Apa jawab Nabi? La, tak cukup setakat tu wahai Umar. Wallazi nafsi biyadihi, demi diriku di tangannya ada kekuasaan, demi Allah lah. Hatta akuna ahabbu ilaika, sehingga engkau jadikan aku sayang kepada engkau sayang aku ni melebihi ahabbu ilaika min nafsik, sehingga engkau sayang aku ni wahai Umar lebih daripada diri engkau sendiri. Mana tak memadai kau sayang aku ni lebih daripada bapa engkau, lebih daripada anak engkau, lebih daripada orang lain, tak cukup. Termasuk juga engkau sayang aku lebih daripada diri engkau sendiri. Inilah pejuang-pejuang Islam di zaman dulu, sanggup mati dengan kerana Nabi, pergi berperang bersama-sama dengan Nabi, sanggup mati atas nama Islam, sanggup berperang berbagai-bagai peperangan, 13 peperangan, menang semuanya melainkan peperangan Uhud saja, kerana mereka sanggup mati bersama-sama dengan Nabi. Lepas dia jawab begitu kepada Rasulullah, Rasulullah kata, ya, itu yang aku nak. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak sampai ke tahap pegangan Sayyidina Umar ni, tak tahulah. Saya tengok dengan berbagai-bagai kemelut yang kita telah lalui, sedang lalui dan mungkin akan lalui, saya tak nampak pun orang sanggup berkorban di atas nama Islam kebenaran ini sampai pada peringkat mengenepikan kepentingan diri. Ini jauh lagi nak sanggup mati ni. Kalau sanggup mengenepikan kepentingan diri pun dah cukup baik dah saya rasa, dengan mengutamakan kepentingan jemaah. Tapi apa yang berlaku jauh sangat. Walaupun esok kita sambut Maulid Rasul dengan besar-besaran, tetapi sejauh mana semangat Maulid Rasul untuk mengenepikan kepentingan diri, terutama di saat-saat pemilihan berbagai-bagai akan berlaku, tak kira di peringkat masjid ke, di peringkat parti ke, di peringkat mana akan berlaku, sejauh mana kepentingan diri diketepikan demi kepentingan jemaah di dalam buat pemilihan-pemilihan berkenaan. Wallahu a'lam. Minta maaf kepada saya sikit sebanyak kekurangan ini. Saya sekadar menyampaikan apa yang saya faham dan saya tahu. Yang benar itu kesemua daripada Allah, yang salah itu daripada saya. Kalau terdapat kekurangan di sana sini, maafkan saya. Dan saya ucapkan maju jaya sekali lagi pada masjid ini. Dan saya harapkan masjid ini akan terus maju walaupun dalam kepimpinan siapa juga. Wabillahi taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi